Kisah seram ketika di dalam hutan. Masa ketika dulu ayah aku kerjanya di samping menjadi nelayan, dia juga mengambil kayu di hutan untuk membuat rumah atau perabot kayu. Pada waktu itu terlintas di fikiran ayah untuk mengajak aku masuk ke hutan. Sudah menjadi tabiat orang lama, mengajar anak sedari kecil, menentu buluh biar dari rebungnya. Selepas subuh ayah kejutkan aku untuk keluar ke hutan. Kami ditemani oleh seorang lagi jiran aku sebaya ayah namanya Pak Den. Ayah dan Pak Den sudah bersiap-siap membawa kelengkapan untuk ke hutan dan aku hanya membawa bekalan yang emak bekalkan untuk kami berupa kopi, nasi, ikan masin dan pizza hihihi. Gurau sikit bukan pizza tapi kuih sapit. Kami pun masuklah ke dalam hutan dalam keadaan yang sedikit gelap dan sejuk. Meredah semak, duri dan ranting-ranting pokok yang berjuntaian adalah pengalaman pertama aku. Sesudah sampai di dalam hutan yang tebal itu, ayah cuma menyuruh aku duduk dan menunggu di bawah satu pokok yang agak besar. Kemudian ayah dan Pak Den memulakan kerja mereka tidak jauh dari tempat aku duduk. Aku yang masih lagi dalam keadaan letih, maklumlah pertama kali meredah hutan tebal, lalu aku pun terlelap di bawah pokok tu. Tapi memang aku terasa baru saja terlelap, tiba-tiba ayah kejutkan aku dan mengajak aku untuk balik tanpa melihatkan wajahnya dan aku sangat pasti yang itu adalah ayah kerana zahirnya, bentuk badan dan gaya percakapan yang memang ayah aku. Aku yang dalam keadaan mamai dan heran pun bertanya kepada ayah, "Ayah, mana Pak Den?" "Takbir, kita balik dulu," kata ayah. Aku pun ikutlah ayah yang beria mengajak pulang. Tapi dalam perjalanan tu, aku merasa amat pelik kerana macam sudah tersedia jalan lapang dan bersih dari daun-daunan. Sedangkan pada mulanya kami datang tadi punyalah susah meredah ranting, duri dan akar pokok. Lantaklah dalam hatiku, mungkin ini jalan keluar yang lain. Sebenarnya yang menyerupai ayah aku ni adalah hantu hutan. Memang glamour di kalangan tentera yang selalu masuk hutan terjumpa dengan hantu ni. Hantu ni memang sempurna menyerupai orang yang hantu ni nak serupai. Tapi dia cuma tiada lekuk di antara hidung dan mulut. Jadinya hantu ni memang tidak akan menunjukkan mukanya dari hadapan. Kerjanya memang hanya ingin menyesatkan orang yang masuk hutan. Ayah, yang betul dua, dan Pak Den sedar yang aku tidak ada lagi di pokok yang tadi. Tak syak lagi. Memang dia lah yang bawa lari ni. Baik kita cepat kejar Den. Ayah dan Pak Den berdoa serta bertawakal dan mula menjejaki aku mengikut firasat ayah J. Kerana memang ketika itu ayah tidak terlihat kesan jejak kaki langsung. Aku yang sedari tadi ikut berjalan di belakang ayah ni pun berasa lapar. Aku pun katalah kat ayah, "Ayah, kita rehat kejap boleh? Perut aku dah lapar, kita makan bekal yang emak bekalkan pagi tadi," kataku. "Okey kita rehat kat tepi ni lah," kata ayah tanpa memandang aku. Aku yang mula hendak duduk ni terpandang satu pokok rendang yang akarnya seakan-akan kerusi. "Ayah kita duduk kat sana. Senang sikit nak duduk," macam kerusi aku mencadangkan kepada ayah. "Hi, kenapa awak sebut benda tu dalam hutan, tak boleh?" Aku tersentak kerana ayah meninggi suara kepadaku. "Mungkin benar benda tu tak boleh sebut dalam hutan," bisikku yang masih mentah tentang dunia. Aku pun mulalah menjamah makanan yang dibekalkan untuk kami. Ayah juga memakannya, tapi dalam keadaan tu aku tidak mensyaki apa-apa walaupun ayah tidak melihatkan wajahnya. Tak sangka juga hantu boleh makan ikan masin. Selesai kami menikmati bekalan tadi, tanpa membuang masa, ayah pun memberi isyarat untuk kami meneruskan perjalanan. Seperti biasa, jalan yang kami lalui begitu teratur dan bersih layaknya seperti trek basikal dalam hutan. Di situasi yang lain, ayah dan Pak Den gigih menjejaki aku yang diandaikan sudah jauh masuk ke dalam hutan, tanpa menghiraukan penat dan luka-luka akibat geseran duri dan ranting kayu. Tapi malangnya belum juga ternampak akan keribat diriku. Ayah hanya mampu berserah kepada Allah agar aku selalu dalam lindungannya. Aku merasa agak terlalu lama sudah berjalan tapi belum sampai juga keluar hutan. Aku bertanya kepada ayah, tapi ayah hanya mendiamkan diri sambil berjalan di hadapanku. Lama-kelamaan ayah pun membuka mulut bertanya pula kepadaku, "Apa yang awak pakai kat tangan awak tu?" "Ini gelang yang emak bagi. Lama dah ayah. Emak cuma pesan jangan pakai di tempat yang kotor," kataku ringkas. Gelang tu cumalah gelang perak yang biasa, bukan tangkal, azimat atau yang sama spesies dengannya. Cuma gelang itu ada tertulis kalimah Allah dalam tulisan Jawi. Sebab tu emak pesan kalau masuk ke dalam tandas atau tempat kotor, aku harus membukanya dulu. Lepas gelang tu, benda tu tak boleh dipakai. "Cepat buka," kata ayah dengan nada yang agak menakutkan. Aku turut saja apa yang ayah suruh kepadaku. Maklumlah aku masih kecil dan jahil tentang keadaan yang aku alami ketika itu. Aku pun mencuba melepaskan gelang itu dari tanganku. Tapi pelik, gelang yang mudah aku lepaskan ketika hendak mandi atau ke tandas itu, tidak boleh aku keluarkan dari tangan sama sekali.
Aku tetap terus mencuba tapi masih tersangkut di pergelangan tanganku sambil ayah terus membebel untuk aku melepaskan gelang itu. Di situasi ayah dan Pak Den, dengan izin Allah jua, tidak jauh dari mereka berjalan, mereka ternampak aku yang berdiri di depan pokok sambil memegang tangan. Tanpa membuang masa ayah berlari tanpa memperdulikan semak semun hutan lagi. Ayah menarik baju aku dari belakang terus memeluk dan berkata, "Yang awak ikut tu hantu?" Tegas ayah kepadaku. Aku tersentak seperti aku baru sahaja bangun dari mimpi. Aku melihat ayah yang berada di depanku sudah tidak ada lagi. Aku menoleh di sekelilingku, ia kembali semak dan seperti tiada tempat untuk hendak berdiri. Jalan yang lapang kulihat tadi juga hilang dari pandangan. Selepas kejadian itu kami pun betul-betul tersesat. Hampir 3 minggu kami berada di dalam hutan. Pihak polis Sarawak membantu mencari kami atas laporan kami sudah lama tidak balik. Dengan kerjasama pihak polis Brunei, kami dijumpai di dalam hutan Brunei. Sungguh tidak disangka penangan hantu hutan, sampai begitu jauh kami tersasar disebabkan olehnya. Akhirnya kami pun dikembalikan ke kampung halaman kami oleh pihak polis Brunei. Sebagai penutup di sini, kejadian ini benar-benar terjadi tanpa tambahan atau rekaan. Kita ambil iktibar dan pengajaran dari cerita ini. Sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah, skim yang terjadi. Walaupun hanya secara spontan tersebut perkataan kursi, Brunei sebut kursi untuk kerusi, pun sudah cukup untuk menggentarkan syaitan. Apalagi jika menghayati isi kandungan ayat kursi yang sangat mulia. Dan mengenai gelang tadi, serius ianya bukanlah sebagai azimat. Itu hanyalah sekadar perhiasan yang sengaja diukirkan nama Allah. Memang tidak mempunyai kuasa apapun. Tapi dengan izin Allah jua, ia menjadi benteng terakhir untuk pakcik aku yang hampir disesatkan. Hasbi Allahu wa nikmal wakil, cukuplah Allah bagiku dialah sebaik-baik pelindung. Kisah ini sudah berlaku 5 tahun lepas semasa aku zaman diploma. Aku bersama seorang rakan aku mengambil keputusan untuk pergi ke Gunung Jerai pada hujung minggu tersebut untuk mengisi masa terluang. Kami memulakan perjalanan pada jam 8.30 pagi dengan menunggang motosikal. Perjalanan kami tidak begitu mengambil masa yang lama. Setibanya di kawasan kaki gunung, ada van disediakan untuk naik ke atas Gunung Jerai tetapi kami berdua yakinkan diri untuk naik gunung ini dengan motosikal. Perjalanan menaiki gunung tersebut agak mencabar kerana ketika itu ada jalan-jalan yang begitu sempit dan curam. Tambahan lagi apabila ingin berselisir dengan kenderaan lain. Okey, baiklah, sepanjang perjalanan aku ada mengambil video rakaman perjalanan kami. Setibanya pada satu selekoh, tiba-tiba motosikal kami dibaling dengan batu. Kuat sekali bunyinya hingga membuatkan kami hampir terbabas sedangkan ketika itu tiada sesiapa di kawasan tersebut. Namun, untuk menyedapkan hati kami tetap teruskan perjalanan ke atas dengan menganggap tiada apa yang berlaku. Setibanya di kawasan rehat sementara di pertengahan jalan, orang tidak begitu ramai ketika itu. Agak menghairankan juga kerana hujung minggu tidak ramai pengunjung yang datang ke situ. Setelah berehat, kami teruskan perjalanan. Setibanya di puncak gunung, kami singgah di sebuah surau yang disediakan di laluan ke Padang Tok Syekh. Ketika berada di surau tersebut, aku dapat rasakan ramai orang di situ walhal tiada sesiapa di situ melainkan kami berdua. Waktu ketika itu tengah hari, dalam jam 12.30. Aku mula rasa tidak sedap hati maka kami mengambil keputusan untuk pulang dan tidak meneruskan perjalanan. Ketika perjalanan turun, aku secara tiba-tiba terlihat satu kelibat di dalam hutan tepi jalan tersebut. Hati aku berderau. Allahu Akbar. Benda pula tu. Sepanjang kami lalu di kawasan itu, kelibat itu mengikuti kami tapi rakan aku tidak nampak. Aku cuba tenangkan diri dan bila rakan aku tanya kenapa, aku tidak jawab apa-apa. Dalam fikiran aku ketika itu hanya mahu pulang cepat. Kami mula turun kawasan gunung, jalan agak curam dan motosikal bergerak laju. Tiba satu selekoh, rakan aku nampak kelibat melintas secara tiba-tiba dan laju. Kami berdua memang terkejut dan brek mengejut. Ketika itu hanya ada sehelai daun yang bertiup sedangkan ketika itu tiada angin langsung. Rakan aku pun rasa tidak sedap hati. Kami segera mulakan perjalanan semula dan tiba-tiba ada kereta polis lama, iaitu kereta Proton Saga memotong kami. Sungguh menghairankan kerana pemandu kereta polis berkenaan mengenakan uniform polis zaman dahulu dan begitu laju menuruni kawasan selekoh tajam. Mereka memandang tajam ke arah kami dan kami cuba mengikut kenderaan tersebut. Setiba di kawasan kaki gunung, kereta itu langsung tidak kelihatan di kawasan itu dan apabila kami bertanya pada orang yang berada di situ, mereka tidak nampak kenderaan tersebut. Hingga kini kisah kenderaan misteri itu masih membelenggu pemikiran aku. Like dan subscribe untuk mendengar lebih banyak koleksi kisah-kisah seram dan sekiranya anda punya cerita seram untuk dikongsikan boleh kongsikan di ruangan komen ataupun email kepada kami.